murid, bertemu lagi kita dalam video Kata Sendi Nama siri kelima. Dalam video ini, cikgu akan berkongsi tentang kata sendi nama oleh, hingga, sampai, dalam dan antara. Masih ingatkah murid-murid apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ataupun KSN ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Dalam video-video cikgu yang sebelum ini, kita telah banyak berbincang tentang penggunaan berbagai jenis kata sendi nama. Mari kita lihat kata sendi nama oleh. Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif yang menggunakan bentuk-bentuk di, ter, kena. Contohnya, kita lihat, kuih itu dibeli olehnya. Yang kedua, buku pelita bahasa Melayu terkarang oleh Zakbar. Dan ayat ketiga, pencuri itu kena tangkap oleh polis. Peringatan kepada murid-murid, kata sendi nama dengan tidak boleh digunakan selepas kata kerja pasif. Sila tengok ayat ini. Ali tertarik dengan keindahan pemandangan di tepi pantai. Penggunaan tertarik dengan dalam ayat ini adalah salah kerana kata kerja pasif tertarik tidak boleh digunakan sekali dengan. Ayat ini boleh dibetulkan apabila kita tulis Ali tertarik oleh keindahan pemandangan di tepi pantai. Sila tengok contoh-contoh berikutnya. Terpikat dengan. Salah, kita betulkan terpikat oleh. Begitu juga dengan contoh ini. Terpesona dengan. Salah, terpesona oleh. Betul. Baiklah murid-murid, kata sendi nama oleh juga menunjukkan hubungan yang membawa maksud sebab. Di sini, penggunaan oleh berpunca daripada oleh sebab. Kita lihat contoh. Ayat pertama. Dia mati oleh senjatanya sendiri. Ayat kedua. Pemain badminton itu kalah oleh kekurangan latihan. Dan ayat ketiga. Oleh ketekunannya menelaah, Ali mencapai keputusan yang cemerlang. Baiklah, biarlah kita lihat contoh di sini. Ada dua pilihan. Murid-murid sila nyatakan sama ada oleh kerana atau oleh sebab yang betul. Ada orang gunakan oleh kerana dan ada orang gunakan oleh sebab. Jadi, apakah sebenarnya yang betul? Baik murid-murid, sila dengar penerangan cikgu. Perkataan oleh di sini ialah kata sendi nama. Kerana pula ialah kata hubung dan sebab ialah kata nama. Dalam bahasa Melayu, frasa sendi nama harus diikuti oleh kata nama. Itu yang kita pelajari. Oleh itu, frasa yang sepatutnya digunakan ialah oleh sebab dan bukannya oleh kerana. Jadi perhatikan nota ringkas di sini. Kita mesti ingat ya murid-murid, kata sendi nama mesti diikuti oleh kata nama. Jadi dalam contoh ini, oleh kerana salah, oleh sebab betul. Apakah alasan untuk kita terima oleh sebab betul? Murid-murid ingat, oleh ialah kata sendi nama dan sebab ialah kata nama. Jadi, itu sebabnya kita kata oleh sebab betul. Seterusnya, mari kita lihat pula kata sendi nama hingga dan sampai. Kata sendi nama hingga dan sampai
digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud perihal peringkat dan had masa, waktu atau tempat. Kata sendinama hingga dan sampai dapat bertukar ganti antara satu sama lain. Contoh penggunaannya, ayat pertama, pegawai itu berjaga hingga pagi. Ayat kedua, mereka mengaji Al-Quran sampai dini hari. Kedua-dua penggunaan hingga atau sampai di sini adalah untuk masa. Ayat ketiga, anak-anaknya belajar hingga peringkat universiti. Di sini hingga atau sampai adalah untuk maksud peringkat. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat penggunaan kata sendinama dalam. Kata sendinama dalam digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak seperti hal, perkara, urusan, peristiwa, bahasa, bidang dan sebagainya. Jadi dalam jadual ini kita lihat penggunaan di dalam hal ini salah dan kita betulkan menjadi dalam hal ini. Kesalahan kedua, di dalam mesyuarat. Kita tidak boleh gunakan di dalam untuk mesyuarat. Jadi kita betulkan jadi dalam mesyuarat yang lalu. Ayat ketiga, di dalam kegawatan ekonomi. Di sini kita betulkan di dalam jadi dalam kegawatan ekonomi. Dan akhir sekali, di dalam bidang seni lakonan, di sini kita betulkan jadi dalam bidang seni lakonan. Dalam kalangan atau di kalangan? Mana satu yang betul ya murid-murid? Frasa yang paling tepat ialah dalam kalangan dan bukannya di kalangan. Apakah alasannya? Kita tidak menggunakan di kalangan kerana kata sendinama di merujuk tempat. Mari kita lihat apa maksud kalangan. Kalangan bermaksud lingkungan atau golongan dan ini bukan merujuk tempat. Jadi, jika kata sendinama di diletakkan di hadapan kata ini menjadi di golongan, maka di ini tidak sesuai dipadankan dengan kata kalangan kerana kalangan bukan tempat. Murid-murid, tadi baru saja cikgu terangkan bahawa kata sendinama dalam digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang bermaksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak seperti kalangan, peristiwa dan urusan. Oleh itu, penggunaan dalam kalangan adalah betul kerana menunjukkan termasuk bersama-sama atau terlibat sama. Jadi, kesimpulannya, murid-murid mesti ingat di kalangan salah, dalam kalangan betul. Kerana menunjukkan maksud bersama-sama, termasuk ataupun terlibat sama. Murid-murid, di sini cikgu ingin berkongsi tentang penggunaan di, dalam dan di dalam. Kerap berlaku kesilapan penggunaan di, dalam dan di dalam. Kesilapan ini berlaku kerana kekeliruan pengguna tentang fungsi kata sendinama dan frasa sendinama yang cikgu sebut tadi. Jenis yang pertama ialah kesilapan penggunaan kata sendinama di pada tempat dalam. Sila perhatikan contoh yang salah di bidang, di masyarakat dan di suasana hari raya. Kesalahan ini kita patut betulkan menjadi dalam bidang, dalam masyarakat itu
atau dalam suasana. Sila perhatikan nota ringkas yang cikgu sediakan. Yang kedua, kesilapan penggunaan kata sendinama di dalam pada tempat dalam. Kita perhatikan contoh yang salah. Di dalam berbagai bidang. Kita betulkan menjadi dalam berbagai bidang. Di dalam beberapa seminar. Kita betulkan menjadi dalam beberapa seminar. Di dalam kegawatan ekonomi. Kita betulkan menjadi dalam kegawatan ekonomi. Di dalam bahasa Melayu, kita betulkan jadi dalam bahasa Melayu. Dan yang terakhir, di dalam penggunaan istilah, kita betulkan menjadi dalam penggunaan istilah. Murid-murid, mari kita lihat pula penggunaan frasa sendinama di dalam. Penggunaan di dalam ayat-ayat ini adalah betul. Ayat pertama, pengembara itu sesat di dalam hutan. Ayat kedua, penumpang tidak dibenarkan merokok di dalam kabin kapal terbang. Dalam ayat-ayat di atas, kata dalam tergolong sebagai kata nama arah. Jadi di sini penggunaan kata sendinama di hadapan kata dalam adalah betul kerana kata dalam di sini adalah sebagai kata nama arah. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat penggunaan kata sendinama antara. Antara hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Contohnya, mereka berbincang antara adik-beradik. Ayat kedua, perjanjian antara kedua-dua buah negara itu sudah ditandatangani semalam. Dan ayat ketiga, antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. Mari kita lihat penggunaan kata sendinama antara secara lebih khusus. Yang pertama, antara boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan. Kita lihat dua ayat di sini. Di antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. Jadi, ini menunjukkan perbandingan. Untuk menunjukkan perbandingan, kita tidak boleh menggunakan di antara. Sebaliknya, kita betulkan kesalahan ini dan kita gunakan antara. Ayat kedua, di antara Fatimah dengan Rahmah banyak perbezaannya. Di sini juga oleh sebab menunjukkan perbandingan, kita betulkan di antara menjadi antara. Seterusnya, antara juga biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang. Kita lihat contoh di sini. Antara lagu-lagu persembahannya ialah Janji Manismu dan Kau Mawarku. Antara lagu-lagu dalam ayat ini adalah salah. Jadi, kita betulkan dengan menulis antara lagu. Begitu juga dengan kesalahan dalam frasa ini. Antara faktor-faktor, kita betulkan menjadi antara faktor. Di sini, kata nama am tidak perlu diulang. Seterusnya, kita lihat pula penggunaan frasa sendinama di antara. Di antara adalah untuk menunjukkan kedudukan fizikal atau tempat. Sila perhatikan ayat pertama. Anak kecil itu duduk antara ibu dengan bapanya. Penggunaan antara di sini adalah salah. Sebaliknya, kita harus betulkan menjadi anak kecil itu duduk di antara ibu dengan bapanya. Begitu juga dengan ayat kedua. Tambak Johor terletak antara Johor Bahru dengan Singapura. Penggunaan antara salah
dan kita betulkan menjadi di antara. Baiklah murid-murid, sekian sahaja perkongsian cikgu tentang kata sendinama dalam 5 video cikgu ini. Cikgu berharap murid-murid telah memahami penerangan cikgu dan juga ingat penggunaan kata sendinama yang betul. Ingat ya, amalkan penggunaan bahasa yang betul dalam penulisan anda. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid kerana memberikan sokongan dengan menonton video cikgu ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe saluran cikgu, jangan lupa ya, sila subscribe saluran cikgu Sudut BM Cikgu Tan YN. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video cikgu yang akan datang. Cikgu doakan semua murid agar sentiasa cemerlang dalam bahasa Melayu. Kita jumpa lagi ya. Bye.